Pokok getah pun tak tengok dia. Rasanya saya nak pergi sekolah boleh getah tu. Susah. Mak saya susah. Tapi bila dalam keadaan susah begitu, kita teringin. Saya masa susah tu, aku dapat duit nak makan mi Bandung. Situ ketinggi sangat mi Bandung tu. Tapi bila duit dah ada, mi Bandung tak boleh makan sangat pun. Mengenang-enang dulu susah dulu. Besok macam tu ke akhirat. Mengenang-enang benda yang kita telah lalui. Maka hati yang mati itu ditonton oleh nafsu. Intinya nafsunya lebih berpengaruh baginya daripada redha Rabbnya. Pemimpin ialah nafsu, pengendali ialah syahwat, pemandunya, sopirnya ialah kebodohan, dan kenderaan ialah lalai. Tujuan duniawi membuatnya tenggelam, sedangkan nafsu dan cinta dunia menjadikannya mabuk kepayang. Dia rasa seronok dengan dunia, dia lupa akhirat. Dia lupa akhirat, dia pula dunia untuk hidup. Akhirat tak ada bekalan. Kita nak pergi Mekah, kan banyak bekalan. Pergi kelas, nak belajar tentang ibadah haji, kena ada duit, kena cari duit, kena ada pasport, kena ada visa, kena ada apa macam-macam. Siapa kenduri tu? Lalah nama tak keluar, marah kan? Marah. Dia kata marah. Dia kata visa dah buat. Bukan pasal visa, kenduri dah buat. Dia malu kat orang. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah persiapan untuk pergi ke sebuah tempat namanya Mekah. Bagaimana persiapan kita untuk menuju kematian? Sangatlah rugi kita bila kita mati, kita dalam keadaan yang sangat miskin. Rugi. Dia miskin dekat akhirat yang lain. Dia tidak boleh berurus niaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ketika itu duit yang banyak tidak bermanfaat. Anak yang ramai tak bermanfaat. Rumah yang hebat tak bermanfaat. Kerana urus niaga ketika itu hanyalah pahala. Pahala kita kurang akibat kita tak berusaha untuk menuju ke alam akhirat. Rugi kerana apa? Hidupnya mabuk kerana tidak faham kehidupan ini. Lalu ia menyeru kepada Allah dan negeri akhirat dari tempat yang jauh. Ia tidak memenuhi petua orang yang memberi nasihat. Petua kat situ petua orang memberi nasihat dan mengikut setiap syaitan yang durhaka. Dunia membuatnya marah dan redha. Hawa nafsu membuatnya tuli dan buta. Berkumpul dengan pemilik hati ini ialah penyakit. Bergaul dengan dia ialah racun, dan duduk bersamanya iaitu kebinasaan. Jadi dia buta. Sebab kita dah bincang dulu, mengenal Tuhan ini dengan basirah, dengan mata hati, bukan dengan pandangan mata. Berapa ramai orang buta sampai masjid? Berapa ramai orang celik tak sampai masjid? Rumah sebelah masjid tak sampai masjid. Bila sampai masjid? Jadi mayat. Sebab itulah hidup kadang-kadang kita sehat tak boleh sampai. Saya baca satu artikel tuan-tuan. Orang Arab, umur ayahnya uzur 130 tahun. Kerja ayah dia buat apa? Tidur je. Tak berdaya nak bangun. Yang pelik ayah dia ini, setiap kali waktu azan dia bangun jadi kuat sembahyang. Lepas tu dia lemah balik. Azan dia kuat. Dia boleh diri, boleh sembahyang. Anak dia saya ambil video benda ni. Anak dia saya ambil video. Jadi satu benda yang pelik. Umur 130 tahun. Kenapa jadi macam ni? Akibat dia merasa lazat dalam ibadah pada Allah ketika sihat, membawa sakit jadi lazat. Tak semua orang boleh buat macam ni tuan-tuan. Sebab tu kita ni yang dekat dengan masjid, kebanyakannya ketika mudanya lazimkan diri dengan masjid. Begitu juga kuliah. Dah biasa masa mudanya dengan kuliah, tua pun dengan kuliah. Kan? Kalau orang tak biasa tuan-tuan, baru mari saja masjid, Allah, mari-mari masjid surau dia rasa berat. Kan? Berat duduk. Bila ustaz sebut wabillahi taufiq wal hidayah, dia risau. Dia tak boleh duduk dalam keadaan 40 minit kuliah tak boleh. Tetapi kalau dia keluar, dia pergi warung, dia tengok wrestling kat warung sampai 5 pagi boleh. Tengok jiwa kita kepada siapa kita kasih dan kita sayang. Sebab itu ia merupakan amalan-amalan yang kita buat. Sebab itu orang yang tua tetapi baik amalan dia, ahli syurga insya-Allah. Sebab tu ingat, dekat rumah kita ada ibu, ada atuk yang sudah tua, umur 90 tahun, 100 tahun, baik amalannya, ini ialah ahli syurga tuan-tuan.
jangan merasa berat. Saya tersinggung bila orang kata dia rasa berat bila ayah dia sakit duduk ke hospital. Ustaz, patutnya 3 hari dah balik, dah seminggu tak balik-balik, penat Ustaz ulang alik. Hati saya jadi pecah dengar. Saya kata kenapa penat? Dah 7 hari. Dia bela kamu berpuluh 40 tahun, dia tak pernah berletih. Kamu hari ini mempertikaikan ayah dan ibu kamu. Ayah kita pakai pampers, kan kita berletih, janganlah berletih. Masa kita kecil, mak kita tak ada pampers ketika tu, pakai lampin, najis dibuang, basuh dengan tangan, jemur balik, recycle balik, ikat pakai pincak gajah. Tak merasa keluh kesah, kerana hatinya itu dia sudah buta. Dia nampak mak beban, sedangkan bukan beban. Mak dia satu kemuliaan, tashrif. Mak kita, ayah kita, dengan sebab dia kita ada. Walaupun dia penjenayah, dia sebab dia kita lahir. Sebab itu berbeza kita beri anak kita makan nasi. Kita nak dia membesar, dia berjaya ketika dia kecil. Tapi bila kita dah tua, kita lumpuh, dia suapkan kita makan. Dalam hati dia kata apa? Mak bapak aku 2-3 hari matilah dia. Kenapa ini berlaku? Sebab hatinya mati. Hatinya mati. Sebab tu seorang pemuda di zaman Sayyidina Umar, dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku ada ibu yang sudah tua, makan aku suap, mandi aku mandikan, minum aku minumkan. Kemana aku jalan kat Madinah, aku dokong kat belakang badan aku. Sayang dengan ibu aku. Dia ada penyakit busuk, perut dia menanah. Aku hirup nanah dengan mulut aku, bukan dengan straw, dengan sudu, dengan mulut aku hirup sehingga ibu aku meninggal dunia. Dah bolehkah aku masuk syurga Allah? Apa jawab Sayyidina Umar Al-Khattab? Wahai fulan, dengan apa yang kau lakukan sehingga ibu kamu meninggal dunia, belum mampu lagi membalas sebutir susu yang kau hirup daripada puting susu ibu kamu ketika kecil. Belum, apatah lagi syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan main-main tuan-tuan. Benda ini besar. Sebab tu orang-orang ini merupakan anugerah. Sebab tu ada budak, dia lawan mak dia. Bila mak dia meninggal, saya kata cuba pegang tapak kaki mak. Kenapa Ustaz? Peganglah, banyak cekadar, tampang ke hanggang. Umur 20-an pegang. Apa rasa? Sejuk Ustaz. Awak tahu kenapa sejuk? Tak tahu Ustaz. Tak tahu je. Dia dah menyesal. Itulah kita. Menyesal bila dah tak ada. Mari pelajar saya umur 23, saya balik kampung je mak bising, balik kampung mak bising. Ustaz, macam mana cara dia? Senang je. Minggu depan balik tak? Balik Ustaz. Awak balik, awak pergi dapur. Rumah awak ada pisau? Ada Ustaz. Ambil pisau, awak tikam mak. Biar dia mati. Bila dia mati, dia tak peletih lagi dah. Tapi satu masalah baru akan timbul. Kamu rindu letiran dia setelah daripada dia meninggal dunia. Bergoling-goling dia menangis. Saya anak derhaka Ustaz. Kamu memang derhaka. Kenapa dia meletih? Saya bangun subuh lewat. Nasib baik dia meletih. Kalau aku sepak lama dah. Lepas dia datang minggu depan, Ustaz, saya dah cium tapak kaki mak saya. Saya bukan suruh cium, dia cium. Nak cerita dia, itulah kita dengan mak bapak kita. Jadi budak yang tadi itu, saya kata sejuk. Kamu tahu kenapa sejuk? Mak kamu dah meninggal dunia. Di tapak kakinya itu adalah jalan ke syurga. Bila dia meninggal, salah satu jalan kamu ke syurga sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bergoleng-goleng pegang kaki mak dia. Mak. Tuan-tuan, inilah hati. Nak bagi hati tu faham dengan ilmu, baru dia percaya. Dia nampak jalan, bukan mata. Berapa ramai orang yang mata celek, dia tak sampai surau masjid. Berapa ramai orang yang cacat, lumpuh, pergi masjid merangkak kerana dia faham bahawa Allah menyuruh dia, Allah yang memanggil dia, sebab dia faham dengan mata hati dia. Bila dia panggil oleh tuan azan, oleh Bilal, oleh muazzin, bila dipanggil hayya 'alas solat, yang panggil itu bukan muazzin, yang panggil itu Allah. Hakikat dia Allah yang panggil kita, suruh sujud kepadanya di waktu solat di diri. Ini hakikat. Apabila sudah sampai kepada hati kita. Tapi sayang, hati mati, dia tak nampak apa-apa. Dia tak nampak apa-apa. Yang ketiga, hati yang sakit, yang marid, yang sakit. InsyaAllah kita tak lama lah tuan-tuan pada program pagi. Saya tak dapat nak pergi bersama tahlil sebab ada saya banyak kerja yang perlu saya selesaikan. Kita sambung insyaAllah.
kan? Yang ketiga, hati yang sakit. Azan kita berhentilah, kan? Hati yang sakit ialah hati yang hidup tetapi terjangkit penyakit. Terkadang-kadang hatinya condong pada kebaikan, namun terkadang-kadang berat pada kemaksiatan. Semua itu terjadi ketika ia mampu mengalahkan salah satu dari keduanya. Satu hati yang hidup, satu hati yang mati. Yang sakit ni kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Kadang hidup, kadang-kadang mati. Kadang hidup, kadang mati. Macam lampu raya kan, lap lip. Yang takut lap lip lu, dia tak lap. Bila sakit itu sampai kronik, antaranya kanser. Mak saya tak pernah masuk ward, tak pernah masuk hospital, tak pernah warden. Yang banyak masuk ward siapa? Akulah, anak dia. Dia banyak ziarah saya daripada saya ziarah dia sebagai orang tua. Itulah kali terakhir dia masuk hospital dan pertama. Tak tahu daripada hospital Putrajaya, saya rasa tak puas hati lah, cari second opinion. Saya bawa ke Pusrawi. Pusrawi pun tak dapat jawapan. Buat ambil hati dia, bawa biopsi. Rupanya pakar hati ni tuan-tuan Selayang. Macam mana saya tahu? Pertama kes mak saya, yang kedua anak murid saya, dia accident dekat UIA, bawa SKL, belah, hati dia hancur. SKL jahit balik, SKL hantar ke Selayang. Pakar hati Selayang. Anak murid saya tu, doktor yang buat tu doktor Arab, Palestin. Dia kata apa? Ikut ilmu aku buat, aku repair, dah cantik dah. Kalau Allah kata hidup, hidup. Kalau mati, mati. Saya tahu macam mana. Bila mak kata mak nak mati dah ni, nak mati dekat Muar lah, bawa balik lah. Saya bawa dia hospital pakar Muar, bawa balik. Dia meninggal 6 petang, 2 petang dapat fax daripada hospital Selayang. Tuan-tuan, kanser hati tahap 4. Dia tak pernah mengadu sakit, tak pernah rasa sakit. 2 petang tu saya suapkan lagi bubur. Dia kata, mak nak makan bubur lampu. Tapi kau bosak lah. Dia tahu saya suka masak. Saya buatkan dia. Saya suap, bubur buat. Macam mana sekolah. Rupanya dia dah tahap 4 dah. 6 petang dia meninggal. Nak ceritanya tuan-tuan, ada penyakit yang duduk kat dalam, orang tak rasa. Antaranya penyakit hati. Antara penyakit-penyakit hati yang tak boleh dirawat mana-mana hospital pakar. Yang kita kena rawat dengan cara istighfar. Atas sikit dengan taubat. Atas sikit dengan penyelesaian kita kembali kepada agama Allah Subhanahu. Bahawa ini yang diajarkan oleh Islam. Dan Nabi sendiri sehari semalam Nabi bertaubat, istighfar 70 kali. Satu riwayat lain 100 kali. Kalau Nabi bertaubat 100 kali, kita yang bukan Nabi ni siapa? Untuk tidak kembali kepada Allah, beristighfar, bertasbih, memuji Allah, mengenang balik muhasabah diri kita. Hari ni apa yang aku buat, apa yang aku kerjakan, apa yang aku makan, apa yang aku beri pada anak isteri, macam mana anak dah sekolah, macam mana anak dah baca Quran ke, anak dah solat ke, anak tutup aurat ke, isteri aku macam mana. Kita ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang baik, orang yang bijak, al-kayyis madana nafsahu, orang sentiasa muhasabah diri dia. Ini sifat orang beriman. Kurang-kurang kita tadi dah pernah bekerja, tuan-tuan kan. Kita duduk macam ni, kita tunggu maghrib ke isyak, masa pendek saja. Kita muhasabah diri kita dengan cara apa? Ilmu je. Saya ada masa-masa kosong, saya pergi mana? Saya pergi dengar tazkirah kuliah mana-mana ustaz. Ini rezeki tuan-tuan dulu dekat Selangor. Rezeki tuan-tuan perempuan muslimat dulu kat Selangor. Dekat Pulau-Pulang ni, tanya je nak pergi masjid surau mana. Banyak majlis ilmu, subhanallah. Tepuk dada, tanya iman, boleh pergi mana. Kalau duduk dekat kampung-kampungnya, tempat saya sendiri Johor, tak banyak. Sembahyang orang je, imam dengan Bilal. Maghrib tak ada buat apa, temenung, dia tengok dia. Kalau imam meninggal, Bilal solat. Kalau Bilal dia meninggal, dia bangun solat sendiri. Saya ambil masanya untuk apa? Untuk dengar kuliah muhasabah diri sendiri. Kita cerita nasihat orang, sedap je. Bila kita dengar, kena kat kita sendiri, padan bukan. Baru sedap orang bagi kita, oh macam ni, ya Allah, kena kat aku, ya Allah. Tuan-tuan, kita kena belajar menangis, mengenang dosa. Kita duduk sekejap, kadang mengenang dosa kita seorang-seorang menangis kita. Cara dia kita bangun malam, kita buat sikit-sikit.
Jangan banyak-banyak tuan-tuan, sikit-sikit. Kita bina kekuatan dalaman kita. Rasakan kalau besok kita mati, rasakan begitu. Kalau kita mati besok, inilah pula maghrib terakhir kita. Kalau kita meninggal besok, inilah maghrib terakhir kita. Kalau kita meninggal besok, inilah kuliah terakhir kita. Kita mati besok, inilah sedekah terakhir kita. Kalau tuan-tuan rasa alam ni malam terakhir, besok meninggal, agak-agak tuan-tuan bagi singgit tak dalam tong tu? Kita aku malah tanya, dia tak nak jawab. Kalau kita rasa besok kita mati, tak masuk RM1 kat tong tu. Apa yang ada, saya masuk. Dengan IC masuk. Sebab kita tahu kita akan pergi. Tapi sebab dalam hati ni banyak lagi dunia. Dia rasa dia esok hidup. Kata Imam Ghazali, yang dekat kematian. Kematian. Yang jauh angan-angan kita. Rasa hidup lama. Rasa hidup lama. Ya? Sebab hari tu betul. Kematian ni benda yang subhanallah, tak boleh cerita lah. Banyak sangat cerita pasal mati ni, banyak sangat. Tak, saya ceramah dekat Johor Sabtu tu malam, pukul 12 masih kat situ lagi, 2.30 kat jalan raya lagi, highway. 2.45 sepupu saya meninggal, umur 40 tahun baru, kawan baik sepupu ni, lagi kecil. Tapi malam tu saya rasa lain, rasa macam sedih dia. Itu cerita pasal mati. Sebab saya ingat yang meninggal tu ayah dia, sebab ayah dia masuk IJN sebab tersumbat jantung. Seminggu repair, masuk bateri semua. Tiba-tiba dapat mesej pukul 3 pagi, anak dia. Saya pun pening, 3 pagi saya pun penat. Tengok betul ke dia meninggal, telefon tak angkat isteri dia. Dia pukul 12 tu minum teh lagi. Dia kata kawan ni besok nak pergi kuliah duha. Subhanallah. Duduk kat badan estate. Tapi malam tu dia meninggal. Dia balik, dia kata isteri dia pening kepala. Isteri dia bawa pergi Hospital Putrajaya, meninggal. Jadi dalam keadaan apa tuan-tuan? Bila bawa ke kubur tu, subhanallah, bawa ke kubur tu sebab kawasan perkuburan tu perkuburan baru. Tak ada lagi kubur. Dia orang pertama. Angka giliran kubur itu 001 dia. Tak ada suasana kubur. Tapi bila duduk, imam muda talqin, lepas tu doa, semua diam je. Tapi habis doa salam-salam, seorang-seorang keluar rokok, isap rokok berjemaah. Al-jamaah tu barakah. Maknanya orang dalam keadaan kematian pun dia ramai percaya mati, tetapi berapa kuat kepahaman itu berbeza. Sebab itu dia tidak memberi bekas. Sebab itu tazkirah ni perlu. Kalau saya baca talqin, saya doa, saya tahlil. Tapi saya ada tazkirah 5 minit kepada yang hidup. Kalau tidak, yang hidup tak rasakan dia akan mati. Jadi benda ini sangat penting. Kalau kita rasakan begitu, antara ulama ajar kita, rasakan setiap saat itu kamu akan mati. Ibrahim bin Adham, wali Allah, dan sedekah waktu pagi habis. Petang tak duit nak makan. Orang yang ambil duit dia pagi tadi kata, tuan, pagi tadi tuan yang sedekah, petang tuan tak duit nak makan. Apa dia jawab? Ketika aku sedekah pagi, aku tak yakin boleh hidup sampai petang. Tu yang aku bagi semua. Kita, tu yang pelik sikit kita ni, tu yang kita suka berhutang. Dalam keadaan yang kadang-kadang tak diharuskan berhutang, kita hutang. Sebab kita yakin boleh hidup lama. Jangan kurangkan benda ni, beban. Orang mati syahid masuk syurga tanpa hisab, illa dain, melainkan hutang. Dia tak boleh masuk walaupun mati syahid. Sebab hutang ini dia terikat dengan orang punya harta. Kalau dosa lain Allah ampunkan sebab dengan Tuhan. Tapi bila sebut hutang, dia terikat dengan orang. Kena sebut. Raya salam-salam. Sama-sama lah Tuan Haji tak boleh kena sebut. Tuan Haji, rambutan Tuan Haji saya dah jaga empat. Kena sebut. Tuan Haji pun cakap, aku dah tahu dah kau yang ambil, siapa lagi kampung ni. Cuma je nak kita sebut je. Tak kisah. Kita sebut. Sebab dia libatkan harta. Tak boleh sama-sama Tuan Haji Tuan Haji, Ustaz, selipar Ustaz saya dah yang rembat. Dah tahu dah, memang kau suka rembat selipar Ustaz. Sebab, kenapa? Saya boleh Ustaz nak ambil selipar orang lain, kasut orang lain. Tapi saya tahu kasut Ustaz ni keberkatan dia lebih. Ambil lah. Kelebihan kan. Ustaz tu keluar, surah masa melawati tu keluar. Motor dia hilang, motor.
Dia tengok atas pokok. Dia kat cerita Piramli kan tak sangka atas pokok kan. Nak jolok motor kan. Motor tak ada. Saya tengok dia boleh ambil motor lain, tapi motor ustaz kan lain, keberkatan dia lebih. Dia suka ambil. Maka ia seringkali iri, ujub, kagum pada diri sendiri, sombong, suka membuat kerosakan di muka bumi dan suka menjadi pemimpin. Itulah bahan yang menyebabkan hatinya rosak dan hancur. Lalu kita ambilkan sikit Lalu ia diuji dua penyeru. Pertama, penyeru yang mengajaknya kepada Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat. Kedua, penyeru yang mengajaknya kepada kehidupan dunia. Dalam hal ini ia hanya memenuhi ajakan tetangga yang paling dekat di antara keduanya. Hati yang pertama hidup dan tenang, hati yang kedua kering dan mati. Sementara hati yang ketiga sakit. Ada kalanya yang lebih dekat pada keselamatan, namun ada kalanya pula dekat dengan kehancuran. Jadi kita kadang-kadang begitu. Dia kuat, dia lemah. Iman tu naik dan turun. Yazidu wa yanqus. Kan ketika mana kita kuat, dalam keadaan iman kuat macam mana? Amal-amal kita nampak dia kuat. Ketika mana iman tu sedang merudum jatuh, tengok dia kurang beribadah. Ketika itu nampak, ketika itu iman yang sedang menjuna. Sebab itu ketika ini hati bertarung. Kadang-kadang hati yang sakit itu berjaya menang, kadang-kadang dia kalah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu dia perlukan kekuatan-kekuatan. Perlukan kepada ilmu, kepada kefahaman, sokongan kawan, saudara mara, adik-beradik, isteri, anak-anak yang soleh dan solehah, dapat menguatkan lagi hubungan ini agar dia dapat istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan kesan kepada kehidupan kita. Jadi kita berhenti kat situ kepada program, insya-Allah kita sambung pada masa akan datang. Allahumma a'lam. 14. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatkan kepada kami